Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran sangat mudah. Kita ada dua bahagian, dua slot. Slot yang pertama adalah tadabbur Al-Quranul Karim dan slot yang kedua adalah Qamus Al-Quran. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa kita terus kepada tadabbur Al-Quranul Karim, iaitu mengenai dengan al-binyah fi ta'bir al-Qurani, iaitu binaan ataupun struktur ta'bir ibarat ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi sebenarnya dalam skop yang luar, yang besar, iaitu al-binyah fi ta'bir al-Qurani, tetapi dalam skop yang lebih kecil kita lebih membincangkan perkara tentang mufrad ataupun jamak, singular dan juga plural. Tuan-tuan lihat dalam Quranul Karim, ada beberapa perkataan yang digunakan jamak adalah untuk sekian-sekian, digunakan mufrad adalah untuk sekian-sekian. Kita lihat dalam suratul Anbiya, suratul Anbiya ayat yang keempat, juzuk yang ke-17, page yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas samiul alim. Nabi SAW menyatakan, Rabbi, Tuhanku, ya'lamu, iaitu mengetahui, al-qawla, perkataan, fis samai wal ard, perkataan apa di langit dan juga di bumi, semua Allah Ta'ala tahu. Berbeza dalam suratul Furqan ayat yang ke-6, juzuk yang ke-18, 18, 9 line plus 1 page. Di situ tuan-tuan lihat ayat yang ke-6 menyatakan, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang mengetahui, Allah yang mengetahui rahsia di langit dan juga di bumi, yang menurunkannya, iaitu menurunkan Al-Quranul Karim. Anzalahu, menurunkan Al-Quranul Karim. Betul tuan-tuan lihat suratul Furqan, hu tu kembali kepada siapa? Iaitu Al-Quranul Karim. Juzuk yang ke berapa tadi? Ke-18. Tuan-tuan lihat ayat yang ke-6, muka surat 360. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Iaitu kembali kepada Quran. Okey. Sekarang perbincangan kita dalam suratul Anbiya ayat yang ke-4 dan juga suratul Furqan ayat yang ke-6. Tuan-tuan lihat, perkataan as-sama dalam suratul Anbiya, dalam suratul Anbiya ayat yang keempat, Quran menggunakan singular as-sama, iaitu mufrad. Tapi bila sampai dalam suratul Furqan, Allah Ta'ala menggunakan plural, iaitu jamak, as-samawat, jamak muannas salim. Okey, sebab apa berlaku yang demikian? Satu diletakkan mufrad, satu diletakkan jamak. Sebab dia adalah al-qaul. Tuan-tuan lihat dalam suratul Anbiya, qala rabbi ya'lamul qawla. Bila sebut al-qawla, qawla itu adalah am, umum. Bila dia umum, bila sebut al-qawla, al-qawlu, dia itu umum. Apa maksud umum? Dia mencangkupi, merangkumi benda yang asir dan juga jahar, benda yang rahsia dan juga benda yang secara terang-terangan. Sebab itu kita katakan al-qawla dalam suratul Anbiya lebih a'am, lebih umum, berbanding dalam suratul Furqan dia lebih khusus. Tuan-tuan lihat dalam suratul Furqan ayat yang ke-6, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Nampak tak? Quran menggunakan perkataan asir, sir. Bila sebut tentang sir, dia tak umum.
Sebab sir ni benda yang rahsia, tersembunyi. Lawan dia adalah jahar. Sebab tu bila qaul, kita kata qultu fi nafsi, aku telah berkata dalam diri aku. Jadi berkata tersebut orang lain tak tahu. Kita bisik dalam diri kita. Nampak Bila kita bisik diri kita sahaja yang tahu, orang lain tak tahu. Tapi digunakan perkataan qaul. Digunakan apa? Perkataan qaul. Tapi kalau sebut sir, dia memang tak untuk perkataan rahsia saja, tidak termasuk perkataan yang secara terang-terangan. Jadi kita nyatakan di sini, iaitu perkataan al-qaula, dia lebih a'am, lebih umum. Dia boleh menunjukkan benda tersebut sir ataupun tidak sir, iaitu jahar. Bila sebut sir, dia khusus. Makna apa maksud khusus? Bila sebut sir, dia bukan jahar. Dia bukan benda yang secara terang-terangan. Wa yaqulu laula yu'adzibunallahu bima naqul. Tuan-tuan lihat dalam suratul Mujadalah. Ada disebutkan dalam suratul Mujadalah. Kalau tuan-tuan lihat dalam suratul Mujadalah, juzuk ke-28, tuan-tuan lihat ayat yang ke-8, muka surat 543. Quran menyatakan wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Mereka telah mengatakan dalam diri mereka, telah mengatakan pada diri mereka sendiri, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka kata apa? Kalaulah benar Muhammad utusan Allah, mengapa laula yu'adzibunallahu bima naqul? Mengapa Allah tidak menyeksa kita atas apa yang kita katakan? Laula, mengapakah tidak? Yu'adzibunallah, Allah Ta'ala mengazab kita, bima naqulu, terhadap apa yang kita katakan. Jadi di sini wa yaqul, qaul, perkataan kita nak bincang ni al-qaul dan juga as-sama'. Wa yaquluna fi anfusihim, yaqulun adalah fi'il mudhari' daripada qala yaqulu. Qaulan adalah ismul masdar. Jadi wa yaquluna fi anfusihim, nampak wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri mereka. Mereka kata apa pada diri mereka? Sebab apa Allah ta'azab kami terhadap apa yang kita katakan. Jadi di sini mereka kata pada diri mereka, iaitu mereka mengata dalam keadaan sir. Dalam keadaan sir. Itu yang kita sebutkan tadi, al-qaul lebih umum, boleh sir dan juga jahar. Dalam kitab Kasyaf, karangan Imam Zamakhsyari menyatakan al-qawlu adalah umum. Dia merangkumi sir dan juga jahar, rahsia dan juga yang tidak rahsia. Qala rabbi ya'lamul qawla qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Jadi mengetahui terhadap perkara yang qaul adalah mengetahui terhadap perkara yang sir. Tuan-tuan lihat, bila kita mengetahui, bila Allah Ta'ala mengetahui akan qaul, perkataan, mana perkataan ni umum, merangkumi yang sir dan juga yang tidak sir, yang rahsia dan tidak rahsia. Bila dalam ayat suratul Furqan dia menyebut ya'lamus sirra, Allah Ta'ala mengetahui perkara yang rahsia. Jadi di sini, kalaulah Allah Ta'ala mengetahui al-qaul, maksudnya Allah Ta'ala mengetahui semua benda, sama ada yang sir ataupun yang tidak sir, yang rahsia ataupun yang tidak rahsia, yang terselindung ataupun yang tidak terselindung. Sebab itu dalam suratul Anbiya ini, seolah-olah dia nak bagi tahu al-qaula itu umum, dan dia lebih menegaskan untuk menerangkan tentang pengetahuan Allah itu lebih
lebih terhadap perkataan, termasuklah sir dan juga yang tidak sir, yang rahsia dan juga yang tidak rahsia. Okey, kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sama dalam suratul anbiya digunakan mufrad, singular, itu lebih umum berbanding dengan as-samawat, plural. Plural tak umum. Seperti mana yang saya beritahu tadi, perkataan al-qawlu lebih umum daripada perkataan sir. Okey, kerana perkataan qaul dalamnya termasuklah sirrun dan juga jahrun. Begitulah juga perkataan as-sama'u. As-sama' ini adalah langit. Bila sebut as-sama' mufrad, singular, maksudnya maknanya umum, berbanding dengan as-samawat makna tak umum walaupun dia plural. Tuan-tuan lihat dari sudut function penggunaan as-sama' di dalam Al-Quranul Karim, dia ada dua makna. Imma an takuna wahidatan as-samawat, sama ada as-sama' ini adalah satu daripada langit-langit. Sekarang langit ni banyak lapis. Bila sebut satu langit, satu lapisan langit, itu dipanggil mufrad daripada plural langit-langit. Okey. Sebab itu kita lihat dalam suratul Mulk, juzuk 29 ayat yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghiaskan menghiaskan langit dunia dengan masabih, cahaya-cahaya, bintang-bintang. Jadi di sini bila sebut tentang zayyannas sama', maknanya satu lapisan langit daripada langit-langit dunia. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat dalam suratul Hijri. Suratul Hijri juzuk yang ke-14. Suratul Hijr juzuk yang ke-14 ayat yang ke-14 dan juga 15. Walau fatahna alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Okey, tuan-tuan lihat dalam suratul Hijr ayat yang ke apa tadi, 14 dan 15, juzuk yang ke-14 lah. Page yang pertama ni, bawah sekali, muka surat 262. Walau fatahna alaihim baban minas sama', kalaulah Allah Ta'ala bukakan kepada mereka. Bukakan apa tu? Baban minas sama', satu pintu daripada pintu-pintu langit. Satu pintu daripada pintu-pintu langit. Fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka dapat naik ke atas melaluinya. Mereka naik ke atas melalui pintu tadi. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun, itulah mereka berkata sesungguhnya penglihatan kami dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Jadi baban minas sama' itu langit daripada langit yang ada di dunia. Mana mufrad daripada jamak ada, iaitu jamak as-samawat. Mufrad ataupun singular adalah as-sama'u. Okey, dia ada dua makna. Satu makna langit, satu lagi adalah makna wa imma an takuna likulli ma alak, iaitu satu lagi makna dia, apa yang ada di atas kamu, benda yang berada di atas kita, itu dipanggil as-sama'. Tak semestinya langit, benda yang di atas kita. Termasuklah as-samawat, langit juga berada di atas kita, dan juga selain daripada langit, iaitu awan, hujan, udara, dan juga selainnya, semua itu berada di atas kita. Allah Ta'ala menyatakan dalam suratul Nuh, juzuk 29, berapa line ni? 5 line juzuk 29. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah Ta'ala telah menghantar langit. Apa makna menghantar langit? As-sama',
As-sama adalah bermakna Allah Ta'ala menghantar hujan. Nampak? As-sama'u iaitu dengan makna al-mataru, hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu perbincangan kita dalam suratul Anbiya tadi, ayat yang keempat tadi, dan juga suratul Furqan ayat yang keenam. Sebab apa? Kita nak bincangkan perkataan as-sama' ni. As-sama' dalam suratul Anbiya digunakan mufrad singular. Dalam suratul Furqan digunakan jamak plural. Sebab apa? Ini yang kita nak bincangkan dalam suratul Anbiya, as-sama', kerana dia umum. Dia umum. Kerana dalam suratul Anbiya juga ada perkataan al-qaul. Qaul juga umum. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Al-qawla juga umum, merangkumi as-sirru dan juga al-jahru. Begitu juga as-sama'u. As-sama' ini bukan sekadar langit, mufrad kepada langit-langit, tetapi dia juga ada juga bermakna apa sesuatu yang berada di atas kita. Dia juga ada bermakna hujan, seperti mana dalam surah Nuh. Nampak? As-sama' mufrad tapi maknanya umum, bukan sekadar langit. Yang kedua, tuan-tuan lihat dalam surah Ar-Ra'd, juzuk yang ke-13 ni, ayat yang ke-17. As-sama' ni dengan makna as-sahab, iaitu awan. Surah Ar-Ra'd, tengok juzuk 13, ayat ke berapa tadi? Ke-17. Tuan-tuan lihat di dalam muka surat 251. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saydu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Okey. Tuan-tuan lihat, anzala minas sama', Allah Ta'ala lah yang menurunkan daripada langit. Turunkan apa? Ma'an, maf'ulun bih, menurunkan air daripada langit. Bila menurunkan air daripada langit, as-sama' itu bukan makna langit, tetapi maknanya awan. Allah Ta'ala lah yang menurunkan apa? Yang menurunkan air daripada awan, bukan daripada langit, awan. Itulah maksud as-sama'. Jadi as-sama' di sini ada yang bermaksud mufrad, singular daripada langit-langit, iaitu as-samawat. Ada makna yang kedua, iaitu maknanya al-matar, hujan, seperti dalam surah Nuh. Ada juga as-sama' dengan membawa makna apa? As-sahab, iaitu awan, seperti dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Jadi di sini semuanya menggunakan mufrad, as-sama'u. Jadi mufrad, walaupun dia mufrad satu, tetapi maknanya umum. Itu tuan-tuan perlu tahu. Dalam suratul An'am ayat yang ke-125 digunakan juga perkataan as-sama', juzuk yang ke-8, satu lay plus satu page, juzuk ke-8 ayat atas sekali. Tuan-tuan lihat suratul Al-An'am ayat 125. Di sana ada disebut perkataan as-sama', tapi as-sama' di sini adalah bermaksud al-jaw, iaitu udara. Udara. Tuan-tuan lihat dalam suratul An'am ayat 125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Okey.
Tuan-tuan lihat muka surat 144. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki akan diberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia, Allah Ta'ala akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Okey. Dan barang siapa, wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah Ta'ala nak apa? Nak Allah Ta'ala sesatkan dia, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang naik ke langit. As-sama' ni makna seolah-olah dia sedang naik ke langit, bukan langit, tetapi as-sama' dengan makna al-jaw, seolah-olah dia sedang naik ke udara. Tuan-tuan, bila naik ke udara, ini di antara sains dalam Quran, tuan-tuan. Sains di dalam Quran, bila tuan-tuan semakin tinggi di atas, maka oksigen tu semakin kurang. Oksigen semakin kurang. Sebab itu dalam kapal terbang pun kita ada, dalam tu ada oksigen dia. Sebab manusia bila berada di tempat yang makin tinggi oksigen semakin kurang, semakin sempit dada dia. Jadi di sini as-sama' dengan makna al-jaw, iaitu udara. Manusia berada di bumi, di bawah, maka oksigennya banyak, boleh bernafas dengan baik. Tapi bila berada di atas, maka sudah pasti dada kena disempit sebab oksigen semakin berkurangan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan kita adalah as-sama' ini adalah mufrad, singular, tetapi dia maknanya am, iaitu dalam surah Nuh as-sama' dengan makna al-matar, hujan. Dalam surah Ra'di as-sama' dengan makna as-sahab, iaitu awan. Dalam suratul An'am as-sama' tapi dengan makna al-jaw, iaitu udara. Nampak walaupun dia mufrad tapi maknanya umum. Maksudnya orang yang sesat daripada kebenaran, melencong daripada kebenaran, sudah pasti dadanya akan sempit, seolah-olah dia sedang naik ke udara, ke atas. Kerana li'annar murtafa' fil jaw yadhiqu sadruh, iaitu orang yang berada di tempat yang tinggi, fil jaw, sudah pasti udara tadi akan menyempitkan, yadhiqu sadruh, iaitu dada yang akan menjadi sempit. Sebab apa? Tekanan yang ada di atas. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, ini di antara Allah Ta'ala memberitahu tentang hakikat ilmu sebelum mana manusia menciptakan pelbagai teknologi yang hebat, kenderaan yang hebat, kapal terbang, helikopter dan sebagainya. Semuanya telah diselidiki, telah dikaji, barulah benarlah sebenarnya apa yang dikatakan Quran, sehingga manusia mampu untuk menciptakan perkara yang hebat, sehingga manusia mampu untuk sampai ke tempat yang paling tinggi, tempat yang tinggi. Sebab apa? Sebab mereka kaji, dan di antara salah satunya adalah pada ayat ini yang menunjukkan bila manusia berada di atas, maka udaranya semakin, tekanan udara itu semakin rendah, oksigen nak disedut semakin kecil. Okey. Dan satu lagi saya nak mengajak tuan-tuan, ada juga as-sama' dalam suratul Haji juzuk yang ke-17, satu lai juzuk suratul Haji. Suratul Haji satu lai juzuk yang ke-17 bawah sekali. Tuan-tuan lihat, as-sama' itu langit, tapi bukan makna langit. As-sama'u bermakna as-saqaf. Apa makna saqaf? Atap, shieling rumah. Okey. Tuan-tuan lihat, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghidh. Okey. As-sama' di sini, man kana yadhunnu, siapa yang menyangka, allan yansurahu Allah Ta'ala tak akan bantu Nabi. Hu tu sebenarnya ada dua pendapat ulama tafsir sebenarnya.
Hu tu ada yang menyatakan Nabi Muhammad, ada yang hu tu kembali kepada man, iaitu orang tadi. Siapa yang menyangka Allah Ta'ala tak bantu dia, di dunia dan juga di akhirat. Ada yang kata hu tu kembali kepada Nabi Muhammad. Falyamdud bisababin, lontarkan, lemparkan sabab ni tali, ila sama, ke langit, maksud ke gantungkan tali ke siling kamu, ke atap rumah kamu. Summal yaqta falyanzur, kemudian potong tali tadi, kemudian lihatlah, hal yuzhiban nakaiduhu ma yaghir. Okey, ini di antara mukjizat Al-Quran. As-sama'u, maknanya umum, termasuklah banyak mana yang kita sebutkan tadi dalam surah Nuh, surah Ra'd dan juga surah Al-An'am, termasuklah dalam surah Al-Hajj dengan makna as-saqaf, iaitu atap ataupun siling. Siapa yang menyangka Allah Ta'ala tak bantu Nabi Muhammad, gantung tali dekat rumah dia, kemudian dia cekik diri dia, dia gantung kat leher dia, cekik diri dia, kerana Nabi Muhammad itu akan dibantu, tidak mustahil. Nabi Muhammad pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara tersebut tidak mustahil. Ini adalah i'jaz akhar, li'annahu ikhbarun 'anil mustaqbal wa qad tahaqqaqa dhak, iaitu ini adalah satu perkhabaran yang Allah Ta'ala nak bagi tahu mengenai perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang, Nabi Muhammad pasti akan dibantu, pasti akan diberi nusrah pertolongan, dan perkara tersebut sudah pun pasti. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak syak lagi as-sama' dengan makna yang kedua ini adalah lebih umum, lebih mencangkupi daripada langit-langit. Apa makna dengan makna yang kedua ni? Saya dah bagi tahu tadi, yang awal-awal kita bincangkan tadi, as-sama' ada dua makna. Makna yang pertama, dia adalah makna langit, mufrad daripada as-samawat. Makna yang kedua adalah makna yang a'am wa ashmal. Dia makna lebih umum dan lebih mencangkupi berbanding dengan makna as-samawat. As-samawat makna langit-langit, dia tak akan makna lain. Tapi as-sama'u dia boleh makna atap, boleh bermakna awan, boleh bermakna udara, boleh bermakna hujan. Okey. Kerana bila sebut tentang as-sama'u mufrad, dia benda yang di atas. Apa benda di atas? Udara di atas. Apa yang benda di atas? Atap di atas. Hujan di atas. Awan di atas. Semua benda yang di atas ini, itu dipanggil as-sama'u untuk mufrad, tidak termasuk jamak. Kemudian tuan-tuan lihat lagi, qala rabbi ya'lamul qawla, dalam surah Al-Anbiya di ayat keempat tadi. Al-qawla itu juga adalah umum. Jadi as-sama'u umum, al-qawla pun, al-qawla umum juga, berbanding as-sir. Sebab itulah sesuai diletakkan qala rabbi ya'lamul qawla. Quran tak letak ya'lamus sirra, sebab sirra bukan umum. Ya'lamul qawla, al-qawla itu umum. Fis sama'i, sebab apa as-sama'i? Sebab as-sama'i itu umum, tak diletakkan as-samawati. Berbanding berbeza dengan suratul Furqan, Quran menyebut qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Nampak dalam surah apa tadi? Dalam suratul Furqan, ayat ke berapa tu? Tuan-tuan lihat dalam suratul Furqan, ayat yang ke-6. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi. Fis samawat, jamak, plural. Tuan-tuan nampak, ini dipanggil i'jazul ilmi, iaitu mukjizat Al-Quran, cukup memberi makna yang sangat mendalam. Okey, seterusnya, jadi tuan-tuan faham kesimpulan suratul Furqan
Suratul Anbiya diletakkan perkataan al-qawla. Qala rabbi ya'lamul qawla, kerana al-qawla itu adalah umum. Okey. Al-qawla fis sama'i wal ard, diletakkan as-sama' mufrad kerana dia umum juga. Suratul Furqan, sebab apa diletakkan qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra, tak ya'lamul qawla. Sirra tu khas, khusus. Kemudian fis samawati wal ard, wati fis sama, as-samawat, as-samawat adalah plural juga, jamak. Jadi bila jamak plural, sudah pastilah dia adalah maknanya khusus, berbeza dengan as-sama'u mufrad. Jadi khusus diletakkan dengan khusus, umum diletakkan dengan umum. Itu tuan-tuan kena faham. Dan yang terakhir untuk slot tadabbur kita pada hari ini, insya-Allah kita lihat dalam surah Ali Imran, ayat ke-133, juzuk yang keempat, dua lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Bersegeralah kepada keampunan dan bersegeralah kepada syurga. Yang luas syurga tadi as-samawat. Luas syurga adalah langit dan bumi. Luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Okey, tuan-tuan lihat as-samawat jamak. As-samawat adalah jamak. Dia plural. Tidak digunakan mufrad as-sama'u. Kemudian dalam suratul Hadid ayat ke-21 juzuk ke-27, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Dalam suratul Hadid ini diletakkan perkataan ka'ardis sama, mufrad. Tadi bukan mufrad, tadi dalam suratul Ali Imran ayat 133 itu adalah digunakan perkataan jamak, as-samawat, jamak bukan mufrad. Tapi di sini perkataan diletakkan adalah mufrad, as-sama, tak diletakkan jamak, as-samawat. Sebab apa ya? Tuan-tuan lihat yang pertama. Sebelum tuan-tuan kena faham dalam suratul Ali Imran ayat 133 dan suratul Hadid ayat 21, perbezaan yang kita nak bincangkan as-samawat. As-samawat arduha, di mana suratul Ali Imran dia arduha as-samawat, arduha as-samawat wal ardu. Luasnya syurga tadi, syurga tadi adalah langit-langit dan bumi. Nampak langit-langit diletakkan jamak, plural. Dalam suratul Hadid diletakkan mufrad. Sebab mufrad itu yang seperti mana kita bincangkan tadi, as-sama' mufrad lebih umum berbanding as-samawat jamak. Okey Kemudian datang pula dalam suratul Hadid tadi, ayat dia wa jannatin arduha ka'ardis sama', didatangkan kaf pula. Kaf itu adalah tashbih, kaf tashbih maknanya seperti, seumpama. Yang demikian itu menunjukkan apa? Kerana menunjukkan as-sama' a'rad bi katsir minas samawat, iaitu langit ini dia adalah lebih luas, lebih lebar, lebih banyak lebarnya berbanding as-samawat, berbanding langit-langit. Berbanding apa? Langit-langit. Okey, kita lihat. Tuan-tuan faham Kita bagi tahu tadi as-sama' dalam suratul Hadid diletakkan kaf tashbih, menyerupai ataupun seperti. Sebab apa? As-sama' ini adalah a'rad bi katsir minas samawat, dia lebih lebar. A'rad bi katsir, lebih banyak lebarnya berbanding as-samawat. As-samawat pun lebar juga, tapi tidak selebar as-sama'u.
Mana as-sama'u mufrad dia lebih lebar berbanding dengan as-samawatu jamak. Okey. Kemudian tuan-tuan, saya nak ajak lagi tuan-tuan kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan pada setiap dua ayat surah Ali Imran dan juga surah Al-Hadid. Allah Ta'ala menggunakan di akhir ayat dalam surah Ali Imran, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid dia umum, u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, disediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Tuan-tuan, orang yang bertakwa ini adalah lebih khusus berbanding orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Orang yang beriman kadang-kadang dia tak bertakwa, dia beriman. Dia makna umum. Dia maknanya apa? Umum. Kerana orang yang bertakwa tidak jadi dia seorang yang bertakwa, melainkan dia kena beriman terlebih dahulu. Nampak Sebab itu makna taqwa u'iddat lil muttaqin dalam surah Al-Imran dia makna lebih khas, lebih akhas, lebih khusus, lebih spesifik. Berbanding dengan makna mu'min billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Setiap orang yang bertakwa pasti dia adalah orang beriman. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, faqad la yakunu muttaqiyan, kadang-kadang dia tak jadi orang yang bertakwa. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi kadang-kadang dia tak sampai ke level takwa. Dia lebih umum. Orang yang bertakwa ni sedikit, orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul ramai. Setiap orang yang bertakwa pasti dia akan dapat title beriman. Iman kepada Allah dan juga Rasul. Tapi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul tak semestinya dia sampai ke tahap takwa. Orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Okey. Jadi di sini orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul lebih ramai berbanding orang yang bertakwa. Jadi maksud bila lebih ramai maknanya dia lebih umum, lebih am berbanding orang yang bertakwa, lebih spesifik orang yang bertakwa ni. Faja'a litabaqatil wasi'ah wa hum al-mu'minun billahi wa rusulih bi dzikri sifatiha al-wasi'ah. Sebab itu disebutkan syurganya luas. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dengan menyebut sifat syurga yang luas. Orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul mendapat syurga yang luas. Sifat syurga tadi luas. Sebab tu disebut wajannatin arduha ka'ardis samai. Ka'ardis samai. Tuan-tuan nampak ka'ardis samai. Dia letakkan mufrad. Sebab maknanya umum. Bila datang pada tabaqah al-khassah, pada tempat yang khusus, mereka tu lebih sedikit berbanding dengan suratul Hadid ini. Mereka itu adalah orang yang bertakwa. Dia akan menyebut as-samawatu, iaitu dia adalah hiya ahlu si'atin minas sama', fanasaba bainas sa'ati wal adadi. Jadi dia adalah untuk kita panggil apa ni, keluasan di bumi, keluasan di langit. Maknanya as-samawat sini adalah untuk orang yang mana kita nak sebut bagaimana as-samawat. As-samawat dia adalah jamak, plural. Jadi bila as-samawat plural tak makna am, tak makna umum, dia khusus untuk orang yang bertakwa. Bila khusus untuk orang yang bertakwa, sudah pasti bilangannya tak berapa banyak. Orang bertakwa bilangan tak banyak, seperti mana orang beriman kepada Allah dan juga Rasul bilangannya banyak. Bila orang yang tak berapa banyak itu orang bertakwa, keluasan juga adalah terhad. Tidak seperti mana keluasan orang yang beriman kepada Allah, sebab orangnya ramai, sudah pasti syurganya juga begitu luas sebab orang terlampau ramai. Okey, sesuai.
keluasan tersebut sesuai diletakkan as-samawat untuk orang bertakwa kerana sedikit. As-sama'u maknanya umum kerana uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Ayat itu umum, jadi syurga pun luasnya adalah umum, iaitu besar sebab orangnya ramai. Okey. Kemudian tuan-tuan, saya nak ajak lagi tuan-tuan kita lihat bagaimana ditambah dalam suratul Hadid, ayat suratul Hadid ini, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Itulah kurniaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala mempunyai kurniaan yang sangat besar. Wa dzalika, yang demikian, lamma zada tafadduluhu, apabila bertambahnya kurniaan Allah kepada makhluk, bila bertambahnya kurniaan Allah, pemberian Allah kepada makhluk, maka Allah Ta'ala telah meluaskan dairatud dakhilin fil jannah, iaitu skop orang yang nak masuk juga dalam syurga juga luas. Sebab apa? Sebab kurniaan Allah Ta'ala tu luas kepada makhluk, kepada siapa yang beriman kepada Allah masuk syurga. Jadi sudah pasti ramai berbanding orang bertakwa. Bila ramai itu Allah Ta'ala akan luaskan syurga. Wasa'a da'iratad dakhilin fil jannah, iaitu Allah Ta'ala meluaskan skop orang yang masuk dalam syurga tersebut juga adalah luas. Wa ja'alaha fil mu'minin ammah, Allah Ta'ala menjadikannya syurga tadi untuk orang beriman ini secara umum. Walam yaqsurha, Allah Ta'ala tak bataskan kepada orang-orang yang bertakwa sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menyebut zalika fadlullah, fadlullah, itulah kurniaan Allah. Allah Ta'ala menyebutkan kurniaan ini dalam suratul Hadid. Kemudian tuan-tuan perlu lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila disebutkan syurga dengan keluasan sifat dia, dan juga Allah Ta'ala sebutkan banyak makhluk manusia yang akan masuk dalam syurga, dan Allah Ta'ala sebut fadlul azim, kelebihan Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala digunakan pada awal ayat, Allah Ta'ala gunakan sabiqu ila maghfiratin. Sabiqu, berlumba-lumbalah, bersegeralah, berlumba-lumbalah kamu. Sabaqa yusabiqu, sabiqa. Sabiq itu apa? Berlumba-lumbalah. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran, Quran tak gunakan sabiqu tapi digunakan wasari'u. Sebab apa digunakan wasari'u? Sari'u makna bersegeralah, sabiqu makna berlumba-lumbalah. Sebab apa? Kerana dalam surah Al-Imran digunakan wasari'u kerana banyaknya makhluk manusia al-mutawajjihin yang pergi kepada satu tempat, ma tad'i al-musabaqah ilaihi la mujarrad al-musara'ah. Untuk orang yang begitu ramai, Quran tak gunakan sari'u tapi Quran gunakan sabiqu, cepat-cepat, lumba-lumbalah kamu. Bukan sekadar nak cepat tetapi berlumba-lumba. Tuan-tuan kena faham, bila makna sabiq, berlumba-lumba, itu dalam itu sebenarnya telah pun ada makna bersegera, cepat-cepat. Tapi bila sebut cepat-cepat, bersegera, di dalam tu tak semestinya ada makna berlumba-lumba. Tuan-tuan kena faham. Jadi dalam surah Al-Imran, untuk orang yang bertakwa, dia letakkan ayat wasari'u, segeralah kamu, cepat-cepatlah kamu. Tapi dalam suratul Hadid, sebab ramai orang beriman kepada Allah dan juga Rasul nak masuk syurga, maka Quran gunakan sabiqu, berlumba-lumbalah. Okey? Sebab dia ramai. Bukan sekadar bersegera tetapi berlumba-lumba. Itu lebih umum. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dalam surah Al-Hadid menyebutkan al-musabaqah. Musabaqah tu sabiqulah, sabaqa yusabiqu musabaqatan. Al-musabaqah dia merangkumi makna al-musara'ah wa ziyadah, bersegera, dan juga aziyadah, juga makna yang lebih daripada itu.
wa dzikrus sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya al-musabaqah maknanya umum. Dia boleh maksud bersegera dan lebih daripada bersegera. Kemudian as-sama'u, dia juga makna umum, makna langit dan juga lebih daripada itu. Dia makna langit dan juga lebih, makna lebih besar, lebih lebar. Dan juga menyebut perkataan al-mu'minin, orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, dan mereka itu adalah merangkumi orang yang bertakwa dan juga bukan orang yang bertakwa, termasuk bukan orang bertakwa itu maksudnya orang yang beriman saja tapi tak sampai ke tahap takwa. Kemudian Allah Ta'ala tambah pada suratul Hadid penyebutan fadlullah, fadlun. Allah Ta'ala tambah lagi penyebutan fadl ke atas maghfirah dan juga jannah. Ini menunjukkan sesuai lafaz ini dengan lafaz dalam suratul Hadid. Tuan-tuan lihat balik, saya nak tunjuk balik kepada tuan-tuan dalam suratul Hadid, sabiqu ila maghfiratin, dia dapat maghfirah, bersegera kepada, berlumba-lumba kepada maghfirah, kemudian bersegera kepada jannah. Okey, tuan-tuan, bila sebut maghfirah, jannah, kemudian yang seterusnya sabiq itu adalah sabiqu, maknanya lebih umum kerana ada dalam maksudnya al-musara'ah, bersegera, dan ada juga makna sabiqu ni makna lebih daripada itu. Kemudian as-sama'u maksudnya as-sama'u makna syurga yang luas, bahkan lebih luas. Kemudian uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, disediakan syurga untuk orang beriman, bukan sekadar beriman kepada Allah dan juga Rasul, tapi berimannya bukan sekadar orang yang bertakwa, bahkan orang beriman kepada Allah dan juga Rasul, makna lebih umum, skop lebih besar. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi fadlullahi yu'tihi man yasha, inilah sebenarnya kurniaan Allah yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya, kepada manusia. Okey, bila sebut fadlun, itulah kurniaan yang lebih di atas maghfirah dan juga di atas jannah, di atas syurga. Dapat maghfirah dan juga jannah dah cukup hebat, tapi ada ziyadah, ada ekstra yang Allah Ta'ala berikan. Okey, cukup sekadar itu. Macam dia sedikit rumit untuk kita terangkan kepada tuan-tuan, tapi itulah makna yang halus yang kita dapat faham daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita seperti biasa ada dalam 10 ke 15 minit lagi insya-Allah kita membincangkan kitab macam biasa, kitab teknik faham dan halang baca dasar Al-Quran. Kita masih lagi berada pada huruf jim, tak habis lagi huruf jim. Muka surat ke berapa ya? Muka surat yang ke-84. Tuan-tuan buka 84. Jim dal tha, ajdath. Tuan-tuan perlu faham jim dal tha, ajdathun adalah jamak kepada jadathun. Jadathun adalah mufrad singular, jamak adalah ajdath, itu plural ajdathun. Dia dalam surah dalam surah juz 29 yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, dalam surah Al-Ma'arij juz 29, sebelum surah An-Nuh. Tuan-tuan lihat 4 line satu muka muka surat 570 ayat ke-43. Yauma yakhrujun, pada hari mereka keluar, minal ajdath, daripada kubur-kubur, sira'an. Apa maksud sira'an? Mereka keluar pada kubur dengan segera, seolah-olah mereka berkejaran, pergi ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah sewaktu di dunia dahulu.
Okey, itu ajadah. Dalam surah Yasin tuan-tuan selalu baca pun ada dalam juzuk 23 fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka daripada kubur mereka ila rabbihim yansilun. Ajdath maknanya kubur. Okey. Kemudian kita lihat lagi, kita dalam mencari satu kotak merah, satu kotak merah dalam buku cetakan terbaru, satu kotak biru. Maknanya perkataan tersebut jarang-jarang dalam Quran, sedikit sangatlah. Perkataan jim dal ra. Jidar jamak dia adalah judur. Jidar ni maksudnya apa? Jidar ni maksudnya dinding. Dinding ataupun tembok. Jidar. Dia bil ihatah bil makan, makna dia menutupi. Dinding kan tutup, orang sebelah ni tak boleh nampak sebelah ni. Tembok pun begitulah. Kemudian bila tembok dinding dia tak rendah. Dia tak rendah, mesti tinggi. Tembok mesti tinggi, dinding mesti tinggi. Kalau rendah tak panggil dinding lah. Macam mana tujuan tutup ni untuk kita tak boleh nampak apa yang berlaku di sebelah dinding ataupun tembok. Mesti dia tinggi. Dalam suratul Al-Kahfi, juzuk yang ke-16, page yang pertama, Quran menyebutkan wa ammal jidaru fakana lighulamain. Adapun dinding adalah fakana ataupun tembok, jidar. Tembok itu adalah lighulamain, milik dua orang anak yatim. Maknanya harta pada dinding tadi itulah. Bawah dinding itu ada harta. Bawah tembok tadi ada harta, milik dua orang anak yatim. Jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Ni kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, yang mana mereka nampak dinding tadi, tembok nak tumbang, mereka tegakkan balik tembok tadi. Okey, fa aqamah, mereka tegakkan balik. Aw min wara'i judur. Suratul apa tu? Mumtahanah, juzuk 28. Tuan-tuan lihat. Muka surat 547 ayat yang ke-14. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-14. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka tidak akan berani memerangi kamu, okey, secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng kokoh atau di balik tembok. Wara'i judur, di belakang tembok, itu mereka berani. Orang Yahudi, yang cerita orang Bani Israel, orang Yahudi. Ada satu lagi ajdar. Ajdar ni dalam juzuk ke berapa ya? Ajdar juzuk yang ke-11, page yang pertama, juzuk 11. Ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallah. Yang terakhir ni untuk hari ini insya-Allah. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Muka surat 202 ayat 97. Orang-orang Arab Badui itu telah kuat kekafiran dan kemunafikannya dan sangat wajar tidak mengetahui hukum Allah. Sangat wajar, sangat layaklah mereka tak tahu hukum Allah. Wa ajdar, terlebih aula lah mereka tak tahu hukum Allah. Lebih layaklah mereka tak tahu hukum Allah. Ajdar, lebih layak dan lebih apa? Lebih aula lah mereka tak tahu hukum Allah. Lebih wajar pun boleh. Cukup sekadar tu, insya-Allah kita akan sambung pada huruf jim zal zal.
InsyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan, memanjangkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Kita telah bercuti selama seminggu hari raya Aidil Adha. Kemudian yang tuan-tuan terlepas sama ada mengikuti siaran kita pada hari ini ataupun siaran yang sebelum ini, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada pelbagai sajian untuk tuan-tuan, sama ada ilmu nahwu, saraf dan juga ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Cukup sekali itu tuan-tuan. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.